سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat, guna faedahnya kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim, surah Az-Zariyat ayat 57 56. Yang berbahagia dan hormati pengurusi dan kuasa Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang dikasihi seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam yang dihormati, yang dikasihi seluruh para jemaah Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang diraikan juga seluruh kehadiran tuan-tuan dan puan-puan rakan taulan kita yang datang dari berbagai penjuru rantau ataupun curantau negara kita, selatan, utara, Semenanjung, Sabah, Sarawak, yang bersama-sama kita petang ini meraihkan majlis kita, meraihkan program ilmu kita bersama kuliah asar online. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin Allah jualah Ramadan telah kita nikmati. Ramadan telah sama-sama kita merasai kenikmatannya selama sebulan penuh, 30 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan sebulan yang telah kita lalui itu, kita lalui dengan penuh keinsafan, dengan penuh kesedaran, dengan penuh keampunan dan kebaikan, keredaan daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita telah berjaya mencetak pahala yang melimpah ruah insya-Allah. Dan kita juga berjaya insya-Allah melaksanakan amal ibadat Ramadan dengan sebaik-baik ibadat yang wajib kita laksanakan, yang sunat kita kerjakan. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan sebulan yang berlalu itu benar-benar memberikan kita kesan keimanan, kesan ketakwaan yang kita harapkan itulah merupakan jalan-jalan kita pada hari-hari mendatang, pada Syawal, bulan Zulqa'dah, hingga bulan Zulhijjah, kemudian masuk ke bulan Muharram, masuk ke bulan Safar, kemudian masuk ke bulan Rabiul Awal, kita akan datang bertemu dengan bulan Rabiul Akhir, kemudian masuk kepada bulan Jumadal Ula, masuk bertemu Jumadal Akhirah, Rajab kemendatang, Sya'ban kemendatang, dan Ramadan kembali bertemu insya-Allah dalam tempoh bulan-bulan mendatang ini. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita bergerak atas nikmat Ramadan. Kita bergerak atas nikmat bulan Ramadan sebulan baru-baru ini. Baik daripada sudah amalan kita, kebaikan kita, pahala kita bergerak atas nama Ramadan. Kerana kita Ramadan, kita telah cipta 1001 nikmat, keampunan kita capai, kerahmatan kita perolehi, pahala-pahala kita dapat kumpulkan sebanyak-banyaknya, hati kita murni dan suci insya-Allah, jiwa kita lapang dan tenang. Jadi kita bergerak atas dasar itulah tuan-tuan. Yang sebab Ramadan dikira sebagai satu bulan memproses, membina, membangun jiwa kita, hati perasaan kita.
Seolah Ramadan itu satu bulan untuk membina semula di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, Ramadan dibangunkan balik, dibina kembali, dia perkemaskan balik. Itulah Ramadan yang disebut Allah sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Baqarah 183. Baik. Jadi kesannya kita harap berpanjangan. Bukan setakat Ramadan selesai, kita pun selesai. Quran dah kita tinggalkan, solat duha dah kita tinggalkan, sedekah derma kita nak macam tu, tak nak. Kita nak berterusan dan berpanjangan sampai kita matilah mudah-mudahnya. Kita kembali dalam keadaan kita dapat nikmat Ramadan sebagai mengekalkan keimanan kita. Itu yang kita harapkan. Baik tuan-tuan, hari ini kita masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan ke-10 di bulan Islam, iaitu bulan selepas Ramadan, bulan ke-9, ia Syawal bulan ke-10, 11 adalah bulan Zulqa'dah dan bulan akhir 12 adalah bulan Zulhijjah. Jadi kita berada sekarang bulan Syawal bulan ke-10. Dan hari ini kita masuk 3 Syawal. Sebab tu kalau kita renung balik tentang perjalanan masa waktu ni, dah 3 Syawal kita. Dah 3 Syawal. Malam ini masuk malam ke-4 Syawal. Subhanallahil azim. Ya. Hal-hal macam ni kadang-kadang kita kena letak dalam kotak pemikiran kita. Antaranya apa dia? Menunjuk kepada kita betapa hidup kita makin singkat bertemu Allah Azza wa Jalla. Itu dia hakikatnya. Ini antara perkara utama sebagai orang kata kunci hidup kita. Mengisafkan kita betapa kita ni makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dah kalau kita rasa makin dekat Allah Azza wa Jalla, maka takkanlah kita nak biarkan hidup keadaan masih dalam kekurangan, masih dalam kealfaan, masih dalam keadaan maksiat. Tak naklah. Kita nak kita hidup dengan ilmu, iman yang mantap, ilmu yang jitu, iman yang kukuh, dan hati kita yang makin mulia, dan hati kita makin suci dan murni, akidah kita juga makin kukuh, akhlak kita makin. Itulah kita nak. Sebab kita nak supaya saat kita merasakan dekat Allah ni, kita nak iman kita iman yang kukuh dan padu. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan, puan-puan semua, sebelum saya teruskan perbincangan tentang topik kita hari ini, ialah Syawal bulan kemenangan. Nah, ini antara topik kita petang ini. Tuan-tuan boleh tulis di ruang komen itu untuk tetapan penonton yang ataupun rakan kita lain. Tajuk kuliah asar online petang adalah Syawal bulan kemenangan. Syawal bulan kemenangan. Menang sungguh tak sungguh, kita tengok dalam tempoh 40 minit kita bincang pada hari ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syawal ini secara mudahnya adalah penerusan kepada bulan Ramadan. Syawal adalah penerusan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan kita membangun kehidupan beragama. Pahala kita raih, pahala kita capai, kerahmatan kita dapat, keampunan kita capai. Ini disebut sebagai bulan Ramadan. Bulan membangun kita. Dalam kepayahan ada kesenangan, dalam keletihan ada kekuatan, dalam keadaan kita letih ada kekuatan kita dapat daripada kisah Ramadan sebulan. Bermakna Ramadan bulan keampunan, bulan kerahmatan, bulan kebaikan, bulan pahala. Itu Ramadan. Dia akan bangunkan kita. Baik, Syawal ini bulan ke-10 Islam. Kalau tengok pada terjemahan makna dengan perbincangan panjang, ulama bincang panjang tentang masuk Syawal ini, saya tak nak bincang tentang soal lugatan bahasa, sebenarnya ambil satu ringkasan mudah saja. Syawal ini daripada Syawala dimaknakan sebagai al-irtifa'. Syawal ini daripada Syawala dimaknakan dengan makna al-irtifa'. Saya ambil daripada satu maksud yang mudah. Walaupun bincang panjang tentang Syawal dengan dekat dengan unta yang ada susu yang banyak, saya nak kaitkan dengan kalimah saja. Kata ulama-ulama dalam bahasa, Syawal dengan makna al-irtifa'. Apa irtifa' tu? Maknanya ditingkatkan, diangkat, dijulang, ditinggikan. Itu makna irtifa'. Maknanya diangkat, dijulang, ditinggikan. Itu makna al-irtifa'. Jadi Syawal ini disebut bahasa mudahnya sebagai bulan yang meninggikan, bulan yang mengangkat, bulan yang menjulang ke atas. Al-irtifa'. Ya, baik. Kita pegang kalimah ini. Jadi makna bulan Syawal bulan yang mengangkat kita.
meninggikan kita, menjulangkan kita. Cantik itu maknanya. Dan Syawal ini satu nama yang menarik, sebab makna pun menarik, ditinggikan, diangkat, dijulang, dibawa ke atas begitu irtifaknya. Terima kasih kepada Intan Zurina ya, Abdul Razak ini antara penonton setia kita di TV pun banyak beliau bertanya soalan. Baik. Itu makna Syawal. Baik. Syawal ini merupakan satu nama yang telah diberikan oleh keluarga Nabi tahu. Ini pun satu di antara rezeki jugalah. Syawal ini diberikan nama oleh keluarga Nabi SAW, disebut sebagai Datuk Nabi yang kelima. Al-Jadul Khamis, di Datuk Nabi kelima yang bernama Kilab bin Murrah. Artinya nama Syawal ini diberikan oleh seorang mulia. Kilab ini seorang pemimpin yang dikagumi, yang dikenali, bahkan dikenal di kalangan masyarakat Arab ya, dan dia merupakan Datuk Nabi yang kelima, Al-Jadul Khamis. Dalam sejarah urutan Nabi punya sejarah hidup itu, sejarah keluarga, dia merupakan Datuk Nabi yang kelima, namanya Kilab bin Murrah. Dia letakkan nama, dia bagi nama Syawal, dan akhirnya diguna pakai sehingga menjadi satu nama rasmi pada bulan-bulan Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran Karim, dalam Quran Karim. Jadi ini satu rezeki jugalah. Jadi orang meletakkan nama Syawal, keluarga Nabi, darah daging Nabi, Datuk Nabi yang kelima, Kilab bin Murrah. Jadi ada di situ orang kata apa, kerahmatannya, dan kita menerima bulan Syawal sebagai bulan Islam yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran sehingga menjadi bulan rasmi kepada kita sampai kiamat, bulan ke-10 iaitu Syawal. Baik. Nama pun cantik. Cuma kalau nak letakkan nama anak lelaki lah, jangan letak pula Syawal perempuan ya. Apa anak perempuannya? Syawal, tidak. Syawal anak lelaki, sebab namanya lebih kepada maksud lelaki. Syawal. Baik. Jadi Syawal itu makna irtifak, diangkat, ditinggi, dijulang. Baik. Maka tuan-tuan puan semua, saya nak kaitkan begini, sebab tajuk saya ialah Syawal bulan kemenangan. Kita masih bercakap tentang kita dengan Ramadan berlalu. Suatu itulah maka bila kita masuk ke satu Syawal 2 hari yang lalu, hari Khamis yang lepas, maghribnya dah masuk satu Syawal, Rabu malam tu dah masuk maghribnya, bermula satu Syawal. Apa yang kita lakukan? Kita raih dengan apa tuan-tuan? Raih dengan tasbih, dengan tahmid, dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Satu Syawal kita raihkan jam maghribnya dengan apa? Kalimat tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kalimah yang berkumandang, kalimah yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Siapa agungkan? Kita. Kenapa kita agungkan? Sebab kita syukur pada Allah. Kita angkat nama Allah, kita julang nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Tuhan Maha Besar. Allah Tuhan Maha Besar, Maha Agung Allah Azza wa Jalla. Tiada Tuhan melainkan Allah Azza wa Jalla. Dia kita raih itu Syawal dengan kemenangan. Kaitannya apa? Sebab kita dalam Ramadan sebulan kita telah berjaya memenangkan hidup kita dengan keimanan, keamanan, kesejahteraan, kemaafan, keampunan pada Allah Azza wa Jalla. So Ramadan sebulan kita berjuang, kita berjihad. Tinggal kejahatan, cipta kebaikan. Tinggal dosa, cipta pahala. Kita mohon ampun pada Allah, kita tinggalkan kemaksiatan. Kita cari ilmu, kita tambahkan iman, malam siang, sunat kita buat, fardu kita lakukan, tarawih kita amalkan, tahajud kita bangun. Tandanya apa? Kita sedang mengangkat diri kita. Kita menuruti perintah Nabi, kita buat apa Nabi suruh, yang ajar Allah. Menang tak? Menang kita. Waktu bila datang Syawal, kita raih dengan takbir, tasbih, berkumandang daripada maghrib sampai kepada kita sembahyang raya jam 1 Syawal paginya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dalam situasi ini saya nak kaitkan, kita raih dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa bahagia, dan kita sambut dengan makna yang tersirat lagi tersurat. Saya tahu, saya faham di kalangan tuan-tuan saat kita berada di pentas ilmu petang ini dalam kegembiraan, dengan makan minum, dengan kehidupan keluarga, walaupun kita PKP tak boleh bergerak menziarahi keluarga,
tak boleh ajarkan taulan, tak boleh balik kampung, tapi kita ada keluarga masing-masing, ya kita seronok. Saya faham sangat-sangat di saat yang sama ini, saya tak nafikan non di belah timur, belah Asia Barat sana, rakan kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak nafikan mereka sedang diserang, dibom, dibunuh secara terbuka oleh kejahatan Zionis Israel. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah kita berdoa, mudah-mudahan Allah menangkan mereka, Allah hancurkan kejahatan dan kekuatan yang palsu yang ada pada Zionis Israel. Kita doa kepada Allah. Saya tahu hati kita terasa sangat-sangat kerana malam kita raikan 27 Ramadan baru ini. Pada malam itulah bermulanya serangan yang agak teruk ke atas mereka yang berada di Al-Aqsa. Ramai yang terbunuh. Ya Allahu Akbar, ya. Saya pun pakai petang ini supaya tanda sokongan kepada kita di Al-Aqsa di Palestin. Dan kita doa pada Allah di samping infak. Maksud saya nak sarankan tuan-tuan, sekarang ini peluang kita nak menambahkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Kita dah menyumbang Ramadan kepada tabung suku masjid. Sekarang kita berpeluang untuk menyumbang RM kita ke tabung Palestin. Sumbanglah. Banyak pun Alhamdulillah, sikit pun Masya Allah. Tersumbanglah tuan-tuan. Nak bantu rakan kita. Hilang anak, hilang keluarga, hilang rumah tangga, hilang kediaman. Anak-anak mati dibunuh. Hilang suami, mati syahid, dibunuh oleh tentera kufar, tentera yang Zionis, yang dilaknat Allah Azza. Ya, kita kena ambil kesempatan. Dan saya sarankan tuan-tuan berikan sumbangan. Kerana di sana ada tabung-tabung menanti kita daripada pelbagai pihak. Dan saya bersama dengan MyCare, ya, so MyCare dalam membantu pihak MyCare untuk memberikan sumbangan kepada pihak di sana di Palestin melalui Aqsa Sharif dan melalui MyCare. Tuan-tuan sekalian, kita berilah. Mudah-mudahan RM1 sumbangan kita dapat sesuatu yang besar kepada kita untuk bantu mereka yang kehilangan rumah tangga. Kerana wang yang kita sampai jangan bimbang. Walau hari ini mungkin orang pertikaikan. InsyaAllah pihak Aqsa Sharif dan MyCare bagi saya adalah antaranya NGO banyak, tapi antara NGO yang bergerak dengan lancar, dengan penuh keinsafan dan bantu sampai walaupun 1 sen sampai insyaAllah, demi untuk keselamatan mereka. Dibangunkan rumah-rumah telah rosak untuk makanan, rawatan, perubatan, hospital untuk makan minum, pakaian anak-anak yang kehilangan. Allahu Akbar. Ya, saya tahu tuan-tuan kita bercakap pada saat ini dalam nada kesedihan. Ya, sebab sekarang boleh kata 24 jam kita akan dibawa filem-filem ataupun cerita-cerita tentang Al-Aqsa secara direct, secara live lah. Sekarang ni tuan-tuan boleh pergi ke Al Jazeera, dapat tengok live 24 jam daripada Al Jazeera Arabic live, Al Jazeera Arabic live, ya. Dapat tengok. Saya pun duk tengok yang tu 24 jam, ya. Tengok 24 jam jugalah, tengok 2 minit 3 minit tengok sekali. Allahu Akbar. Ya Allah Tuhan, kabirlah kejayaan kepada rakan kami umat Islam seakidah kami di Palestin. Mereka dizalimi dah lama tuan-tuan. Mereka bukan 2-3 tahun, dah 74 tahun. Sekarang pelarian dah menjangkau 5 juta pelarian di negara luar negara. 5 juta yang ada dalam Palestin tak ramai sekarang. Mereka kesempitan, ya. Mereka asal 500,000 dihalau keluar daripada tanah air mereka. Sekarang 5 juta pelarian yang tak berumah tangga, yang tak ada tanah, yang tak ada kekuatan minuman, makanan, hidup dalam keadaan khemah yang uzur, dalam keadaan kalau musim sejuk mereka kesejukan. Tak ada rasa nak panas macam kita dalam kediaman. Kita panas, ada aircon menanti kita. Makanan tak cukup, anak-anak tak kelaparan, pakaian tak cukup, anak tak dapat bersekolah dengan baik, sekolah-sekolah pun terhad. Ini kenyataan. Jadi siapa yang zalim? Yang zalim adalah Yahudi, Zionis Israel. Orang Islam tidak pernah dizalimi, mereka dizalimi. Sebab kalau ada orang kita yang kata kenapa nak bantu Palestin, tengoklah sejarah. Ya, kerana mereka insan di sana, tanah air mereka bukan tanah air asal. Tel Aviv merupakan satu bandar yang tidak sah dalam hukum agama. Ia merupakan satu bandar yang dicipta oleh tangan-tangan jahat Yahudi ataupun Israel sahaja. Baik tuan-tuan, saya sebut itu bukan apa, nak beri kekuatan dalam kita bercakap tentang isu Syawal ini. Kita bercakap juga tentang isu sememikian, kita nak angkat, kita nak julang balik
Kerana tuan-tuan berhak untuk berdoa dan tuan menyumbang. Kita sekarang dua benda kita kena buat untuk Palestin. Satu, berdoa kepada Allah siang malam pagi petang. Yang keduanya ialah kita menyumbang dengan derma jariah kita. Wajib tuan-tuan, bukan sunat dah bagi saya, sebab ini merupakan saham kita. Doa wajib kita angkat pada Allah malam siang untuk Allah berikan kemenangan, kejayaan, keselamatan. Yang keduanya ialah sumbangan kita melalui RM kita. Tak banyak sikit kita hulurkan, demi kerana perjuangan mereka di luar sana. Mereka menanti kepada kita. Mereka tak harap kita pergi. Mereka tercukup dengan kami. Yang kami nak adalah bantuan doa daripada kamu, bantuan RM kepada kamu, RM pada kamu, untuk tujuan kebaikan kami. Anak kami nak belajar, kami nak sekolah, kami nak bina sekolah baru, bina hospital, nak beri rawatan kepada yang sakit, kepada orang cedera, nak makan makanan yang selayak mereka makan. Allahuakbar. Tuan-tuan sekalian, buat cinta kita. Tak apalah cakap menada macam tu, sebab dalam kesediaan kita cari kekuatan, insya-Allah. Baik. Untuk kita sekarang ni, Syawal bulan kemenangan. Jadi bila kita sambut bulan Syawal, kita sebut dengan kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanda kita meletakkan Allah tempat yang tinggi. Dan kita angkat, kita julang Allah. Sebab kita berjaya dalam suasana membina hati yang bersih, jiwa yang tenang, hidup yang diberkati dan diridai Allah Azza, dan diampunkan dosa sebab kesan Ramadan bulan. Atau kita sambut dengan dinamakan sebagai Aidul Fitri. Satu Syawal kita bermula dengan apa? Aidul Fitri. Aidul Fitri mana apa? Aidul Fitri maknanya hari kejayaan kembali pada fitrah. Aid, hari kita pulang daripada ada ya'udu a'idan. Aid, hari kita pulang. Kemudian fitrah ialah kepada kebersihan jiwa. Bermakna jiwa yang putih, suci, bersih. Dosa Allah angkat, Allah beri keampunan, kerahmatan. Jadi kata para ulama kita rahmatullah alaih, maknanya Aid, hari kita pulang pada Allah dengan jiwa yang tenang, bersih. Itu makna gabungan Aidul Fitri. Hari kemenangan, hari bersyukur, hari kejayaan, hari kita kembali fitrah asal kita, bersih daripada dosa dan maksiat. Tuan-tuan, itulah sebenarnya Aidul Fitri. Alhamdulillah, ada orang faham, ada orang tak faham. Yang faham macam tuan-tuan yang hadir ceramah-ceramah kuliah, tak apalah. Tuan-tuan pertahankan nikmat Aidul Fitri melalui apa? Ibadat, amalan berterusan. Tapi orang tak faham, dia tak faham benda macam ni. Dia tak akan rasa hari kemenangan. Dia akan rasa itu hari hari berseronok, hari bergembira santai, hari untuk duduk keadaan bersantai-santai seronok, hari bersyukur dalam keadaan syukur macam mana? Syukur dengan seronok lah. Mungkin melewati batas agama. Itu kita tak nak. Ini kelompok manusia yang tidak akan faham tentang nilai Aidul Fitri. Tapi orang faham, dia pegang hukum hidupnya dalam keadaan dia kembali kepada Allah dengan kejayaan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkur. Allah minta kita supaya pada hari Aidul Fitri sebut nama dia, angkat nama dia, dan sebut nama dia, besarkan nama dia, untuk kamu jadi hamba bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Wa la'allakum tashkurun, supaya kamu syukur pada Allah Azza. Itu maknanya konteks, konsep, maksud di sebalik Syawal, satu Syawal yang kita raikan 2 hari yang lalu. Tak apalah, kita masih berterusan lagi tuan-tuan. Walaupun kita sebut dalam bahasa mudahnya raya itu 1 hari betul, tetapi hakikatnya perayaan tu kita akan teruskan sampai bila? Sampai bila-bila. Raya apa kita sambut? Kita meraihkan kemenangan kita. Hati yang bersih, jiwa yang tenang, redha Allah semua kita dapat, hati yang suci, diampunkan. Itu kemenangan kita. 3 Syawal pun kita masih raihkan. Dia nama apa? Hari kemenangan, kesyukuran. Baik. Bila sebut tentang Syawal bulan kemenangan, satu di antara benda yang memenangkan kita bulan Syawal apa dia tuan-tuan? Ialah kita diminta supaya mengerjakan satu amalan yang Nabi minta kita lakukan. Jadi orang yang nak meraihkan Syawal sebagai bulan kemenangan, dia tak akan berhenti setakat puasa Ramadan. Bulan kemenangan Syawal dia raih dengan apa? Puasa yang sedikit dipanjangkan. Maksudnya ialah dia akan ambil kesempatan bulan Syawal untuk dia berpuasa sunat. Dia namakan sebagai puasa 6 Syawal. Ini kemenangan. Saya nak sentuh begini tuan-tuan ya. Dalam hubungan agama, bila kita berpuasa Ramadan sebulan atas nama kewajipan Allah, perintah yang wajib ditunaikan, sebenarnya Ramadan selesai
selesailah tugas kewajipannya, itu berpuasa siang hari. Tetapi kaitan Ramadan Syawal itu tetap ada. Sebab apa? Sebab Nabi ajar kepada kita satu perkara. Ini kena pegang. Apa ceritanya? Daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, hadis Imam Muslim. Hadis sahih, kata Nabi sallam, "Man sama Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Kana kasiyamid dahri. Hadis Imam Muslim. Hadis sahih. Hadis sahih. Kata Nabi sallam, sabda Nabi sallam, sesiapa yang berpuasa Ramadan sebulan. Baik. Maknanya Ramadan sebulan kita memang puasa. Sesiapa maksudnya memang kita wajib berpuasa sebulan penuh Ramadan. Alhamdulillah kita dah selesai Ramadan, 30 hari penuh kita berpuasa. Kata Nabi, "Thumma athba'uhu." Kemudian diikuti. Maknanya Ramadan selesai 30 hari, diambil kesempatan Syawal untuk apa dia? Kata Nabi, "Sittan min Syawal." 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari. 6. Kalau ini 5 kan? Campur 1, 6. 6 hari bulan Syawal, kata Nabi, apa kelebihannya? Satu kemenangan yang memang besar, nilai berharga kepada kita. Nilai besar sekali, tuan-tuan. Rugi orang tak ambil kesempatan ini. Apa kata Nabi SAW? Kana kasiyamid dahri. Dia seolah-olah dengan sebab 6 hari Syawal dia berpuasa tadi, dia telah berpuasa sepanjang tahun. Siyamud dahri, tuan-tuan, sepanjang tahun berpuasa tanpa miss. Setahun 360 hari lebih kan. Seolah-olahnya dengan sebab 6 Syawal dia berpuasa tadi, 6 hari bulan Syawal dia berpuasa, seolah-olahnya dia berpuasa setahun penuh tanpa cuai. Ini adalah kemenangan sebenarnya. Kita tanya diri kita, tuan-tuan, siapa yang boleh berpuasa sepanjang tahun sampai begitu sekali? Hari-hari puasa. Daripada Muharram, Safar, sampai Zulqa'dah tu aja. Hari-hari puasa, siapa tuan-tuan mampu melakukannya? Secara mudahnya, tuan-tuan, dalam hidup beragama kita ni, kekuatan tidak ada. Tak ada kekuatan macam tu. Kita dalam keadaan nak buat kerja, letih, mungkin penat. Tapi itulah rezeki Allah kepada kita. Umat Muhammad ini, Allah beri rezeki pada kita. Kamu dah tak mampu berpuasa macam, tapi aku nak beri pahala. Seolah-olahnya apa? Berpuasa setahun penuh. Jadi bayangkan, rezeki ini rezeki Allah buka sekali setahun. Dalam bulan Syawal. Tidak pada bulan Zulqa'dah. Tidak pada bulan Zulhijjah dan tidak pada bulan Safar, Muharram nanti. Allah buka peluang hanya bulan Syawal sebulan ini, hanya 6 hari engkau pilih. 6 hari pilih saja. Nak bermula 2 Syawal macam semalam ke, 3 Syawal lagi nak mula ke, atau besok mula ke, terpenting adalah dalam Syawal sebulan, 6 hari saja. Syawal ada 29 atau 30 hari. Kita ambil 6 hari saja. Bayangkan, tuan-tuan, kata Nabi, kasiyamid dahri, umpama puasa sebulan. Ini semua nak kena ada nadi kekuatan iman dan agama. Kalau orang berpuasa Ramadan dalam dah keletihan, kepenatan, bahkan rasa satu benda memenatkan, menyusahkan, memang payahlah 6 hari Syawal, memang payah. Kalau dia Ramadan, dia dah terima Ramadan, dia berasa tapi berasa tertekan, sebulan ni payah ni nak buat ni. Kenapa sebulan tidak 2 minggu saja contohnya? Dia berpuasa keadaan tertekan, jiwa tertekan, susah hati. Nak buat 6 Syawal bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah. Bahkan dia tidak rasa nikmat Syawal itu. Sedangkan kelebihan Allah, Nabi sebut, kasiyamid dahri, sepanjang tahun kau berpuasa. Tapi insya-Allah, tuan-tuan yang berpuasa Ramadan penuh keinsafan, tuan-tuan berpuasa Ramadan dengan penuh keredaan, dengan penuh keimanan, pengharap redha Allah Azza wa Jalla, datang Syawal ini kita tak rasa apa. 6 hari Syawal beres, kita boleh pilih nak berpuasa start 2 Syawal ke, bermula 3 Syawal ke, mula hari Isnin, hari Khamis, tak kira. 6 hari kita boleh buat insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan pahala, kata Nabi, umpam puasa sebulan, puasa setahun. Prosesnya, tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, dia kata apa? Ini kata-kata beliau, kata-kata Imam Ghazali, kata apa? Ini satu rezeki yang memang begitu berharga. Apa tujuan? Pertama,
Allah angkat darajah kita. Kalau Ramadan sebulan kita berpuasa penuh dengan diberi keampunan, kerahmatan, maka sebab Syawal ini Allah tambah lagi kekuatan pahala kepada kita. Seolah-olah kamu tak ada dosa sepanjang tahun. Kenapa? Berpuasa selama 6 hari. Setahun relax, puasa semacam kita ada, macam kita diberi keampunan by cash oleh Allah Azza wa Jalla. Diangkat darajah. Yang keduanya, untuk menunjuk kepada kita betapa kita ini sentiasa ingin beramal dengan tuntutan agama. Kita menanti peluang. Puasa ini satu rezeki, satu peluang keemasan. Untuk apa? Untuk diangkatkan dosa, diampunkan dosa, diberi kebaikan, keselamatan. Ini adalah perasaan orang beriman. Tidak ada bagi orang tak beriman, dia tak rasa macam tuan-tuan. Bagi orang beriman, dia akan rasa. Dia akan rasa bagaimana nikmat berpuasa ini satu rezeki yang bukan kepalang nikmatnya. Baik. Jadi sebab itulah kata para ulama rahmatullah, ulama kita sebut, dia kata apa? Dengan kita berpuasa Syawal ini, kita akan beroleh rezeki, kemenangan demi kemenangan. Kesinambungan daripada puasa Ramadan sebulan kita, keampunan kita capai, bertambah lagi keampunan kita. Kita dapat pahala Ramadan, bertambah lagi pahala kita. Kita dapat rahmat Allah Ramadan, Allah tambah rahmat kita dalam sepanjang bulan Syawal ini, dan bahkan seolah-olahnya kita beroleh apa disebut sebagai rahmat Allah Azza wa Jalla yang berpanjangan sampai kita mati. Baik. Tuan-tuan, itu tentang puasa bulan Syawal. Maka pastilah rezeki ini rezeki yang besar kepada kita. Betul, ajaklah keluarga kita masing-masing, cerita pada anak kita kelebihan hal-hal ini supaya kita tidak merugikan kita punya peluang. Sebab saya bila termenung hal ini, hadis ini, bayangkan setiap tahun kita berpuasa Syawal, Nabi kata seolah macam puasa setahun penuh. Makna kita boleh bayangkan nikmat berpuasa Syawal seolah kita setiap tahun tak pernah miss puasa. Seolah macam walaupun kita dah berumur berapa sekalipun, 50-60 tahun, seolah macam tu. Ini rezeki. Yalah, benda macam tuan-tuan, dia tak boleh nak masuk ke dalam jantung hati secara mudah sebenarnya. Melainkan bila ada dorongan ilmu, dorongan iman, dorongan hati yang bersih kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bukan mudah ni. Sebab tawaran Allah nak beri ni melalui puasa Syawal macam puasa setahun penuh, dia tak mudah masuk hati manusia. Melainkan hati orang dah bersih, dah ada iman, dah ada ilmu, macam tuan-tuan semua, dia jadi satu kenikmatan. Kita tak rasa penat dan letih walaupun kita berpuasa, macam kita seronok. Macam kita seronok Ramadan, seronok bulan Syawal. 6 hari saja Allah beri peluang kepada kita, tidak 10, 12, 13 hari, tidak. Kecuali Allah kata wajib puasa 2 minggu Ramadan, apa ni Syawal, agak berat kot. Tapi Allah kata, Nabi kata 6 hari saja, soalan aku berpuasa setahun. Baik tuan-tuan, itu satu. Yang keduanya ialah bila bercakap tentang Syawal, bulan kemenangan ini, di mana titik kemenangan sebenarnya? Ini saya nak sebut sebagai satu rumusan terakhir dalam ceramah kita petang ini. Sebenarnya bila sebut Syawal bulan kemenangan, sebab apa? Syawal ini dikira bulan kemenangan sebab kita sedang membina, sedang membangun kehidupan yang baru. Tidakkah Ramadan tangkat tangan mohon pada Allah keampunan? Tidakkah Ramadan kita rukuk dan sujud dalam solat qiyam dan tahajud kita, solat sunat solat sunat tarawih kita? Tidakkah Ramadan kita bersedekah, kita menderma, kita menyumbang ringgit RM kita kepada tabung-tabung kebajikan? Tidakkah Ramadan sebulan kita baca Quran sampai kita habiskan khatamnya, kita mungkin berbajuz-juzuknya? Tidak Ramadan kita jaga amal sunat sampai tahajud kita bangkit, kita bangun? Itu proses tuan-tuan. Jadi sekarang ni bila masuk bulan Syawal, kita menang. Sebab sebab kita nak bawa bulan daripada ibadat Ramadan ke bulan Syawal yang sama. Nampak tuan-tuan ni? Ini antara kaitannya. Kaitan kita nampak ni supaya kita tak rugi. Maknanya bila masuk Syawal ni, kita cuma nak bawa balik apa yang Ramadan kita dah buat. Dengan qiyam, dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan kita berderma, kita bersedekah, kita bertasbih, kita bertahmid, kita berzikir banyak-banyak, macam-macam kita buat. Kita nak bawa kepada bulan Syawal sekarang. Supaya kesan Syawal ini akan bawa kepada bulan Zulqa'dah.
Nampak tu? Dia ada urutan tu. Kesan daripada Syawal dia akan bawa kepada Zulqa'dah, dan kesan Zulqa'dah akan bawa kepada bulan Zulhijjah, dan kesan ibadah dia akan bawa kepada bulan Muharram, dan kesan ibadat bulan Muharram akan masuk bawa kepada bulan Safar. Nampak tuan-tuan? Dia seolahnya bulan Syawal bulan yang memberi kita nadi kekuatan baru. Itulah disebutkan ulama sebagai komitmen, istiqamah dalam beramal. Dia seolah bulan Syawal bulan kita nak istiqamah kan. Macam mana kita dah buat Ramadan dengan amal-amal soleh, bagian-bagian sunat kita buat, wajib kita buat dengan Quran, tasbih, tahmid macam tadi. Kita nak bawa bulan Syawal, inilah dikatakan bulan kita bina istiqamah, bulan kemenangan. Tetapi kalaulah bulan Syawal ini kita dalam keadaan dah rasa letih dah dengan ibadat, tahajud pun dah tak buat dah, 3 Syawal ni tak bangun dah, daripada malam raya sampai 3 hari ni, subuh dah pukul 6.30 contohnya, sebab tak ada waktu sahur, qiyamul tak buat, sedekah malas, itu semua merupakan kekalahan. Ini adalah merupakan kekalahan, ketewasan kita. Seolah Ramadan hanya bulan beribadat, lah Ramadan selesai habis. Ini adalah bulan ketewasan, bulan kegagalan. Tak nak tuan-tuan. Jadi kita nak bulan Syawal bulan memenangkan kita. Ada kekuatan untuk kita pertahankan nikmat Ramadan ke bulan Syawal ini. Bagi kita buat Syawal bulan kemenangan. Kaitan dengan puasa Syawal tadi penting tu. Sebab kita puasa Syawal 6 hari, kita seolah sedang pertahankan nikmat Ramadan yang kita buat sebulan dengan cara berpuasa Syawal puasa sunat ini, kita pertahankan. Sebab itulah kata setengah ulama di antara pandangan yang dibawakan Ibn Qayyim, dia kata apa? Keterkaitan al-ilaqah, ibadat Ramadan Syawal tidak akan terputus, melainkan diputuskan oleh kita. Kita putuskan. Mana Ramadan kita buat ibadat, Syawal tidak. Tak begitu. Keterkaitan tak akan putus, kita putuskan. Bermakna kita kena menyambung tuan. Jadi sebab itulah makanya dalam kesempatan bicara kita pada petang ini, dalam kerangka perbincangan yang saya bawa dalam bicara yang agak ringkas dalam sekitar 40 minit atau 40 minit sekarang kan tuan-tuan, saya cuba nak bawa cerita macam ni sajalah. Maknanya bulan Syawal bulan yang ada penerusan dengan bulan Ramadan yang lalu. Tak terhenti setakat itu. Jadi kita nak panjangkan ruh amal kita. Kita nak sambung ruh keimanan kita. Kita nak sambung ruh kuatan ibadat kita pada Ramadan dengan bulan Syawal secara berterusan. Kalaupun Ramadan ini Syawal kita berpuasa penuh sampai 30 hari, 6 hari saja, tapi ruhnya ada. Ruh ibadat ada, ruh istighfar ada, ruh amal soleh ada, ruh zikir ada, ruh baca Quran ada, ruh menyumbang derma ada, kita ada. Itulah disebutkan Syawal bulan kemenangan yang tidak pernah memutuskan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, kesimpulan akhirnya, poin terakhir saya ialah mari sama-sama kita tengok baliklah supaya kita tidak menjadi Ramadaniyun. Makna apa? Kita tidak sekali menjadi hamba-hamba Ramadan semata-mata. Tak nak kita jadi Ramadaniyun, hamba-hamba Ramadan. Buat ibadat Ramadan kerana Ramadan, habis Ramadan, habis tamat. Tidak. Kita nak kita hamba Allah Azza wa Jalla. Kita ni ibadullah, hamba Tuhan yang kita jaga keterkaitan ibadat Ramadan dengan Syawal sama saja hinggalah kepada bulan mendatang. Dengan maksud yang lain, kita kembali pada Allah Azza wa Jalla dengan ketulusan hati yang bersih, jiwa yang tenang, hidup yang besar nilai harganya, dengan keimanan yang mantap kukuh, dengan istighfar berpanjangan, kebaikan keputusan. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa dalam kerahmatan pada Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya tuan-tuan, Allah angkat darjah kita insya-Allah. Allah angkat darjah keimanan kita, Allah angkat darjah ketakwaan kita, Allah angkat kemuliaan kita untuk diradainya sampai bila-bila tanpa cuai. Walaupun kita hidup dalam bulan Syawal macam Ramadan juga, kita hidup bulan Zulqa'dah macam Ramadan juga, kita hidup bulan Zulhijjah macam Ramadan, kita hidup pada bulan akan datang, bulan Muharram Safar macam Ramadan. Kekuatan iman kita bahkan makin bertambah. Itulah harapan saya kepada semua yang hadir petang ini dalam kesempatan kuliah asar online ini, dengan harapan yang sama juga kepada tuan-tuan. Mari sama-sama kita angkatlah doa kepada Allah Azza wa Jalla, bermohon kepada Allah mudah-mudahan rakan kita yang sedang dizalimi di Palestin Al-Aqsa mereka kembali dengan kemenangan,
dijauhkan bara bahaya bala bencana. Mereka sudah 74 tahun dizalimi, disangkal ataupun tak diberi hak untuk mereka balik ke tanah air mereka sendiri. Sedangkan tanah Al-Aqsa itu tanah mereka, tanah nenek moyang mereka, Banu Israel, kalangan Nabi-Nabi Rasul-Rasul, bagi orang Islam. Tapi akhirnya kejahatan antarabangsa, mereka telah melakukan kejaman semenjak tahun lalu, merampas tanah air orang Islam dan menjadikan orang Islam kehilangan segala. Dan hari ini orang Islam Palestin 5 juta pelarian di luar negara, di Jordan, di Syria, di Lebanon, macam-macam. Mereka kehilangan rumah kediaman, tak ada tanah pada mereka. Tanah mereka, tanah Al-Aqsa itulah tanah mereka, Palestin tanah mereka. Tuan-tuan, kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berkat doa tuan-tuan, insya-Allah Allah berikan kejayaan dan kemenangan kepada rakan kita di Palestin. Saya sempat terakhir buat lawatan bersama rombongan dengan sekitar dalam 20 orang lebih kurang, ya, ke Al-Aqsa pada bulan Mac tahun 2018. Bulan Mac, daripada 18 Mac sehingga 20 Mac, 18 hingga 28 Mac, 10 hari saya ingat, ataupun seminggu lebih kurang, pada tahun 2018, 3 tahun yang lalu. Teringat balik bila berlaku kes macam ni, teringat balik macam mana kita dapat ulang balik masuk Al-Aqsa, dapat sembahyang subuh, dapat sembahyang maghrib berjemaah, dapat berziarah banyak masjid di sekitar Jericho, kita pergi beberapa tempat yang lain, ya. Jadi kita nampak sangat ketenangan pada masa itu. Dan bila dapat berita-berita macam daripada siaran televisyen macam-macam, terasa jantung hati berdebar kencang, sebab kerosakan, kemusnahan, kematian berlaku di sana sini, masjid dikepung dan seumpamanya. Jadi Allahu Akbar. Sedangkan itu hak kita semua. Dia bukan hak saya orang Islam Palestin, ini hak kita. Al-Aqsa, Tuan Masjid Al-Aqsa ni hak orang Islam sejagat. Salah satu masjid yang diangkat darajat Nabi SAW. Sampai Nabi kata apa? La tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Kamu nak berkunjung, kunjung 3 tempat, kata Nabi. Nak musafir, nak kunjung, Nabi kata apa? Kunjunglah 3 tempat. Pertama, Masjid Hadha, Masjid Nabi di Madinah. Kedua, Nabi kata Masjid Haram di Mekah. Ketiga, Nabi sebut ni Al-Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestin. Maknanya ini masuk dalam rangkuman masjid orang Islam dunia, bukan setakat orang Islam Palestin. Kita juga hak kita ada di Al-Aqsa, masjid yang pernah jadi kiblat pertama bagi Nabi dan pada seluruh umat Islam pada sebelum Nabi kita dibangkitkan. Itulah tempat munculnya ratusan Nabi-Nabi, ribuan Nabi-Nabi yang telah bawa ajaran yang sama dengan kita Muhammad SAW. Jadi hari ini mereka telah zalimi orang Islam Palestin dengan kezaliman yang dahsyat, dengan sokongan padu daripada dunia antarabangsa. Dan begitu kita yakin percaya, insyaAllah akhir kemenangan akan sampai kepada umat Islam di Palestin dengan izin Allah. Bila tiba masanya, Allah hancur leburkan kejahatan musuh dan mazlum antarabangsa, insyaAllah. Tuan-tuan telah sekadar petang kita petang ini, dan insyaAllah untuk tuan meneruskan sumbangan batu Palestin, silakan carilah ruang-ruang, masuklah, dan tak lupa juga kepada tabung Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Sabah Selatan, yang juga mengharapkan tuan-tuan berilah sumbangan dalam kadar mampu. Tuan boleh semak di bawah itu ada nombor akaun Surau An-Nur Fasa 3A. Mudah-mudahan semua sumbangan kita ini sumbangan yang bererti, bermakna, sumbangan yang akan diangkat darajahnya Allah pada masyarakat nanti, insyaAllah. Wallahu alam. Sekian sahaja untuk kali ini atas tajuk Syawal, bulan kemenangan. Kepada semua saya ucapkan selamat Aidul Fitr. Mudah-mudahan semua kita dapat rahmat Allah Azza wa Jalla dan keredaannya, keampunannya, insyaAllah. Teruskan ibadat tanpa cuai, konsistenlah dengan nikmat Ramadan, bersambung pada bulan-bulan Syawal dan seterusnya, insyaAllah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم ارض عنا يا كريم. اللهم ربي أسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار والمستعمرين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارفعنا من الوباء والبلاء والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منه وبطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.